Hai, Assalamualaikum. My name is Emil Ilhan bin Muhammad Isam. So, untuk pengenalan bagi perkembangan sains dan teknologi masyarakat Melayu, dalam English Oxford Dictionary, sains ditakfirkan sebagai suatu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan penyataan terbukti atau dengan fakta-fakta yang ditinjau dan disusun secara bersistem dan berhimpun dalam berbentuk hukum-hukum umum, dan ia termasuklah kaedah-kaedah yang boleh dipercayai untuk menghasilkan kebenaran baru di dalam lapangannya sendiri. Sains diambil dari perkataan Inggeris, bunyinya yang sama, iaitu science, berasal dari perkataan Latin scientia yang bermaksud pengetahuan. Manakala teknologi ditakfirkan sebagai penggunaan bersistem pengetahuan dalam bentuk sains untuk tujuan amali. So teknologi didefinisikan juga sebagai sains gunaan, di mana pengguna ilmu sains untuk mencapai tujuan-tujuan praktikal dan material serta memudahkan kerja-kerja teknikal manusia. Salam sejahtera sir, nama saya Devashni. Saya akan huraikan tentang penghargaan. So, untuk penghargaan, ilmu teknologi merupakan satu sumber daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran melatih pemikiran dan pencarian ilmu bagi kemajuan sains dan teknologi. Oleh itu, kita sebagai khalifah di muka bumi haruslah memahami bahawasanya sains serta teknologi tidak pernah bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai pencapaian yang terbukti melalui catatan naskah, batu bersurat dan sebagainya. Ketinggian ketamadunan Melayu ialah menunjukkan identiti dan jati diri orang Melayu itu sendiri. Pencapaian dan kejayaan masyarakat Melayu dahulu melambangkan tamadun dan budaya yang menyebabkan masyarakat Melayu menjadikan satu golongan yang dikenali dan dihormati serta disanjung tinggi. Hasil kejayaan yang dipegang oleh tamadun Melayu terletak pada pembentukan model insan yang berpegang teguh kepada agama dan sebagainya. Oleh itu, beberapa aspek pencapaian seperti agama, intelektual dan sebagainya. Jelaslah bahawa tamadun Melayu merupakan sebuah tamadun yang unik kerana perkembangan yang mengambil masa yang lama dan juga melalui pelbagai peringkat, yang mana setiap peringkat itu meninggalkan kesan yang mendalam terhadap negara, bangsa, agama dan generasi hari ini yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syarif Safwan. Saya akan membentangkan tentang ilmu matematik. Ilmu matematik wujud dalam sejarah perkembangan tamadun Melayu itu sendiri. Kepulauan Melayu pernah menjadi pusat perdagangan yang utama di dunia dan melibatkan urusan perniagaan yang memerlukan kebolehan mengira yang baik. Urusan perniagaan timbang-menimbang, sukar menyukat, tukar menukar mata wang, cukai dan seumpamanya memerlukan pengiraan yang sistematik. Orang Melayu terkenal sebagai ahli pertukaran yang mahir, terlibat dalam pembinaan masjid, rumah kediaman, kapal layar dan perahu. Pelayaran juga menjadi perkara utama dalam kehidupan mereka yang juga memerlukan kepakaran dalam bidang matematik. Pencapaian orang Melayu dalam bidang matematik banyak dipelori oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi guru atau ulama dalam institusi pendidikan yang dipanggil pondok di Malaysia atau pesantren di Indonesia. Kebanyakan tokoh ini mendapat ilmu tentang matematik melalui pengajian mereka di Asia Tengah. Antara tokoh prolifik yang menulis dalam bidang ini ialah Syekh Abdul Rahman Muhammad Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Tahir Jalaluddin Perak dan terakhir Syekh Muhammad Ali Abdul Muttalib Al-Minkabawi. Sekian. Okay, selamat sejahtera. Nama saya Sanjeev Raj. Okay, hari ini saya akan cerita pasal pakar perubatan Melayu. Okay, so Bomo adalah salah seorang dari pakar perubatan Melayu yang bertindak secara bersendirian individu. Mereka bukan sahaja memahami fakta alamiah tetapi juga memahami ilmu gaib. Ilmu ini dinamai magic, iaitu magic, oleh para pengaji antropologi pawang ular
pawang buaya, pawang gajah dan juga pawang kayu. Malah bomo urut mampu menghuraikan kepada kita unsur-unsur asal-usul setiap kejadian baik manusia maupun bukan manusia. Jika kita membaca atau mendengar mantra-mantra yang digunakan oleh pawang-pawang dan bomo-bomo ini, maka kita akan temui ilmu asal-usul kejadian ini. Sebagai contoh, pawang buaya perlu mengetahui asal-usul buaya tersebut dan akan menyerunya menggunakan jampi serapah yang mempunyai unsur-unsur kejadian haiwan tersebut. Seorang bidan dan tukang urut pula memahami struktur anatomi tubuh manusia, baiki lelaki maupun wanita. Mereka tahu akan segala urat, nadi dan juga tulang, otot dan kedudukan organ-organ dalam tubuh tanpa perlu membedahnya, iaitu operation. Apabila diurut, mereka bukan saja mengurut urut dan menekan, menggosok seluruh badan untuk memastikan kelancaran perjalanan darah. Hal ini boleh disamakan dengan kaedah diagnosis yang dilakukan oleh doktor-doktor di hospital private ataupun government. Itu sahaja daripada saya untuk pakar perubatan Melayu. Salam sejahtera, nama saya Aiman Ashraf. Jadi seperti mana kita ketahui, bangsa Melayu hidup di alam kepulauan. Jadi bentuk muka bumi di alam Melayu yang terdiri daripada gugusan pulau-pulau menyebabkan sistem pengangkutan di laut dan sungai menjadi antara sistem yang paling penting untuk mereka. Jadi kepakaran dalam bidang pembuatan kapal merupakan antara kepakaran yang paling signifikan bagi bangsa Melayu. Menurut dari sumber China, kapal-kapal perdagang Melayu telah datang ke pelabuhan di tenggara China pada abad pertama Masihi. Kapal-kapal itu dipanggil Kun Lun Pao, yang mana saiznya besar-besar belaka. Terdapat antara kapal-kapal tersebut yang panjangnya mencecah 50 meter. Kapal-kapal perdagang Melayu itu juga mampu membawa muatan kargo seberat 250 tan hingga 1000 tan, serta boleh membawa seramai 600 hingga 700 orang anak kapal. Jadi teknologi pembinaan kapal memberi inspirasi kepada bangsa-bangsa lain pada zaman dahulu untuk membina kapal yang terbaik dan tercanggih, dan juga mampu melakukan pelayaran jauh di lautan luas dengan sempurna. Kehebatan teknologi pembinaan kapal di alam Melayu jelas datang pada seni bina kapal yang dipahat di dinding Candi Borobudur. Jadi kapal tersebut memakai sepasang gadung sebagai pengimbang kapal di lautan, dan layar Melayu membentuk segitiga dan menyorong dicipta dan direka bentuk untuk bergerak dan memegun kapal untuk merintang angin. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Syurin Naya. So, hari ini saya akan berkenaan dengan topik kimia. Dalam bidang kimia, orang Melayu mampu menyediakan keperluan material bagi kegunaan harian. Mereka ini memilih kepada air untuk melakukan peleburan dengan menerima teknik peleburan dari generasi sebelumnya. Aktiviti ini dikenal sebagai proses penciptaan logam hasil pelebur tembaga, besi, emas dan perak. Pada zaman silam, bidang ini muncul dengan kehendak sistem politik pada masa itu yang meletakkan barangan tertentu seperti periuk, dulang, mangkuk dan juga yang diperbuat daripada logam bernilai tinggi seperti emas ataupun perak. Dan barang-barang logam ini juga mendapat permintaan yang tinggi daripada masyarakat yang menggunakannya untuk keperluan harian atau keperluan tradisi. Bagi keperluan domestik pula, terdapat peralatan seperti periuk, dulang, tempat bara, tempat sirih, bekas air mawar, kaki dian, telau, ketul dan tempat ludah, cepe dan juga dulang yang berkak. Bagi keperluan domestik pula, terdapat peralatan seperti periuk, dulang, tempat bara, tempat sirih, bekas air mawar, kaki dian, ketul ataupun tempat ludah, cepe dan dulang yang berkaki. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Nama saya Muhammad Mafrahin dan saya akan membentangkan tentang teknologi senjata. Salah satu hasil ciptaan atau inovasi orang-orang Melayu ketika dahulu yang turut banyak memberi sumbangan kepada industri dunia yang juga kurang disedari oleh ramai pihak ataupun ramai orang ialah teknologi piston api melalui penciptaan sejenis peralatan menghidupkan api yang dipanggil gobek. Pistol api Melayu atau gobek ini telah memberi pengaruh yang ketara ke atas kefahaman bangsa-bangsa Eropah terhadap tekanan udara dan aplikasi-aplikasinya. Ramai di kalangan bangsa Eropah yang telah menjalani perniagaan, peperangan dan mentadbir kepulauan alam Melayu untuk tempoh yang lama. Oleh itu, mereka sudah pasti melakukan pemerhatian ke atas piston api di wilayah ini sebelum ianya muncul di Eropah pada akhir abad ke-18. Teknologi pengaplikasian pemanasan adiabatik yang paling ketara adalah pada Angel Diesel. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Wishotan dan saya akan terangkan pasal pencapaian tamadun Melayu dalam bidang sains dan teknologi. So, yang pertama sekali adalah diorang telah mencapai pencapaian dalam teknologi pertanian iaitu dengan memperkenalkan sistem bajak dengan sistem saliran. Yang kedua adalah dalam teknologi alam bina iaitu membina rumah atau masjid pada zaman tersebut. Yang ketiga adalah teknologi tekstil dan warna, contohnya sebagai mencapai batik dan mesin tenunan. Yang keempat adalah sains ukuran, timbangan dan sukatan. Macam contohnya sebagai jengkel asta, mayam, sagat, copak, gantang, pekan dan mengkaji musim. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hello, nama saya Emil Han bin Muhammad Isam. So untuk reflection subjek ni atau dalam aktiviti yang saya telah jalankan bersama pasukan atau kumpulan saya tentang Flipbook ini, saya dapat mengetahui tentang perkembangan sains dan teknologi dalam masyarakat Melayu. Sebelum ini saya agak kurang berpengetahuan tentang perkembangan sains dan teknologi yang mungkin saya beranggapan sesuatu itu bukanlah datang daripada masyarakat Melayu. Rupa-rupanya masyarakat Melayu lah yang mencipta teknologi atau sains tersebut. So dan dari sini juga saya dapat belajar untuk menyiapkan kerja secara berkumpulan yang ramai, sebenarnya 10 orang. So semua orang memberikan kerjasama dan dapat menyiapkan kerja pada masa yang telah ditetapkan. Sekian, itu saja daripada saya. Bukan itu sahaja untuk reflection saya. Sebagai harapan, saya hendak semua pelajar untuk pelajari tentang tamadun Melayu dengan arkib, dengan ikhlas dan dengan banyak, kerana untuk pelajaran tinggi kita semua hendak tahu tentang sejarah negara kita. Sebagai saya, at first saya tidak tahu tentang arkib-arkib Melayu, tamadun Melayu, kerana saya tidak mengambil kisah tentang tamadun semua tu bila saya pelajari di sekolah. Tapi untuk sekarang saya memang suka belajar tentang sejarah. Sebagai pelajar pengajian tinggi, saya memang suka belajar tentang arkib-arkib ini daripada program yang kita hadir hari itu. Saya telah tahu berapa penting sebuah sejarah tentang negara kita untuk diri sendiri kita yang telah tinggal di Malaysia, kerana banyak orang telah sacrifice untuk kita punya tanah Melayu ni. Kita tidak boleh mengambil sengaja atau tidak boleh melepaskan tentang sejarah kita, kerana kita yang perlu mengambil kisah tentang sejarah-sejarah Melayu kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syarul Safwan. Bagi pembuka kata refleksi bagi tugasan kerja khusus ini, saya sangat berbesar hati kerana telah menyelesaikan tugasan yang telah diberikan.
Refleksi sebelum menyelesaikan tugasan ini, saya dan ahli kumpulan saya telah berbincang untuk memilih topik yang sedia ada. Setelah berbincang, kami sebulat suara telah memilih topik tamadun sains dan teknologi. Semasa menyiapkan tugasan ini, kami telah belajar untuk bekerjasama. Tugasan ini telah kami pecahkan untuk diberikan sama rata. Komitmen atau rasa tanggungjawab sangat perlu semasa melakukan kerja kumpulan ini. Saya telah membuat tugasan mengenai ilmu matematik. Banyak perkara yang telah kami pelajari semasa melakukan tugasan ini. Antara perkara yang saya telah pelajari ialah dapat mengenali tokoh-tokoh yang prolifik. Kami juga menghadapi masalah untuk mencari pelbagai sumber rujukan untuk diisi dalam kerja khusus ini. Tambahan pula, kami kurang berpengetahuan tentang sejarah. Refleksi selepas menyelesaikan tugasan kami juga dapat mempelajari banyak ilmu tentang sejarah yang kami perolehi ketika melakukan tugasan ini. Sekian, terima kasih. Okey, untuk reflection pula, saya tidak ambil kisah tentang sejarah-sejarah tamadun kita. Saya juga tidak tahu tentang arkib negara kita. Apa yang saya pelajari dari ini adalah sejarah-sejarah tamadun kita. Saya juga mengharap agar subjektivitas ini akan diteruskan dengan lancar supaya generasi yang akan datang akan mempelajari ini juga macam saya yang telah mempelajari itu. Saya juga belajar tentang sejarah bomo-bomo kita disebabkan ini menarik perhatian saya. Disebabkan topik yang saya belajar ini menarik perhatian saya. Saya juga Google tentang bomo-bomo ini. Saya juga tengok fakta-fakta yang diterbitkan di internet tentang bomo-bomo ini. Saya juga mempelajari banyak tentang subjektivitas kita. So, subjektivitas kita harus diteruskan dengan lancar supaya generasi-generasi yang akan datang akan juga mengambil tahu macam mana saya buat. Dia juga akan mengambil tahu tentang sejarah-sejarah tamadun kita. Itu saja dari saya. Thank you guys. Nama saya Man Ashraf. Mengenai reflection, jadi sebelum terlibat dalam projek ini, saya hanyalah sekadar mengetahui sahaja sejarah yang berlaku tentang dunia ini. Contohnya sejarah yang mengenai pembinaan tamadun, dan saya berasakan ianya tidaklah penting untuk saya pada masa itu. Ini kerana sebelum ini saya berfikir bahawa kehidupan yang berlaku sekarang tidaklah disebabkan oleh impak yang besar daripada sejarah tamadun yang berlaku terdahulu. Tetapi semasa menyiapkan projek ini, saya dapat mempelajari kepelbagaian tamadun yang pernah ada di dunia ini. Saya juga dapat mengetahui tentang kepentingan pembinaan tamadun dahulu, iaitu ianya memberikan kesan besar terhadap tamadun yang berada di dunia ini sekarang. Contohnya dari segi teknologi, pembinaan, pemikiran dan juga penundangan. Dan setelah terlibat dengan projek ini, barulah saya sedar bahawa tamadun merupakan proses peningkatan kemajuan kehidupan manusia untuk menjadi yang lebih baik. Saya juga dapat mengetahui bahawa tamadun awal manusia bermula di lembah sungai dan terus berkembang sehingga ke hari ini. Ianya merupakan satu info yang agak berguna untuk saya kerana ia memberi kesan kepada pertambahan jumlah penduduk yang berlaku selepasnya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Sekarang saya akan terangkan refleksi aktiviti Flipbook kepada anda. So, pada pendapat saya rasa Flipbook ini telah banyak membantu saya untuk menambahkan ilmu pengetahuan saya dari segi sejarah perkembangan sains dan teknologi Melayu. Selama ini, saya hanya beberapa fakta mengenai tajuk ini seperti teknologi, perkapalan dan teknologi senjata.
Tetapi daripada aktiviti ini, hari ini saya dapat tahu lebih mengenali ilmu matematik. Ilmu matematik wujud dalam sejarah perkembangan tamadun Melayu itu sendiri. Kepulauan Melayu pernah menjadi pusat perdagangan yang utama di dunia dan melibatkan urusan perniagaan yang memerlukan kebolehan mengira yang baik. Urusan perniagaan timbang menimbang, sukat menyungkang, menyukat tukar menukar mata wang, cukai dan seumpamanya memerlukan pengiraan yang sistematik. Bukan itu saja, saya juga dapat tahu yang bahawa dalam bidang kimia, orang Melayu mampu menyediakan keperluan material bagi kegunaan harian yang mereka ini memiliki kepandaian untuk melakukan pelemburan dan dari generasi sebelumnya. Aktiviti ini dikenal sebagai proses penciptaan logam hasil pelembut tembaga, besi, emas dan perak. Pada zaman silam, bidang ini muncul dengan kehendak sistem politik pada tertentu seperti politik pada masa itu yang meletakkan barang tertentu seperti periuk, dulang, mangkuk dan juga yang diperbuat daripada logam bernilai tinggi seperti emas dan juga perak. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Untuk reflection, apa yang saya dapat sebelum melakukan tugasan flipbook ini adalah terdapat banyak perkara yang masih saya belum ketahui. Seperti contoh, teknologi senjata api yang digunakan untuk menghidupkan api yang dipanggil gobek. Semasa melakukan tugasan tersebut, barulah saya dapati bahawa senjata gobek ini telah memberi pengaruh yang agak hebat kepada golongan warga Eropah, dan ramai juga daripada golongan warga Eropah yang telah menjalani perniagaan, peperangan dan mentadbir kepulauan alam Melayu untuk tempoh yang agak lama. Dan selepas selesai tugasan ini, saya lebih memahami dari mana mulanya perkembangan sains dan teknologi masyarakat Melayu ketika dahulu. Dan saya juga berharap agar subjektivitas ini akan diteruskan untuk generasi yang akan datang supaya mereka lebih memahami tentang ketabanan Malaysia. Apa yang saya pelajari semasa saya membuat flipbook ini adalah saya dapat mengetahui sumbangan yang telah diberikan oleh tamadun Islam pada suatu masa dahulu yang mana sumbangan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial pada zaman kegemilangan tersebut yang menjadi cerminan kepada pelaksanaan agama Islam pada masa kini yang tidak di dalam pelbagai aspek, termasuklah juga dengan pelaksanaan undang-undang di Malaysia. Selain daripada itu, semasa Akid Negara membuat program di MSU, benda itu tersebut telah menyatakan bahawa kegemilangan tamadun terdahulu bukanlah suatu perkara yang mudah, kerana ia memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak sebelum diiktirafkan suatu tamadun itu untuk mencapai tahap kegemilangan. Seperti yang kita tahu, tamadun Islam merupakan tamadun yang paling hebat berbanding tamadun dunia yang lain kerana mempunyai kemantapan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Hal ini menjadikan tamadun Islam sebuah tamadun yang tersohor sehingga menjadi cerminan kehidupan penduduk Islam sehingga kini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syed Mikal Zulkarnain bin Syed Faizal dan saya ingin memberikan reflection saya ataupun apa yang saya telah mempelajari daripada aktiviti ataupun projek yang kami telah melaksanakan iaitu tentang pembentukan tamadun dan juga jenis-jenis tamadun. Okey. Contohnya lah, apa yang saya telah mempelajari adalah bahawa betapa hebatnya orang zaman dahulu membina tamadun dengan bahan mentah yang sedia ada, dan juga mereka telah menggunakan bahan mentah sedia ada tersebut untuk menghasilkan perkara-perkara yang kita ada pada hari ini juga. Contohnya senjata kita, mereka yang telah memulakan penghasilan tersebut, dan mereka telah menunjukkan tahap kreativiti mereka yang sebegitu tinggi untuk mereka meneruskan kehidupan dengan selesa dan menjaminkan keselamatan mereka. Kerana di mana orang luar iaitu orang barat akan datang ke tanah kami untuk mengambil bahan mentah tersebut, kerana contoh negara mereka tidak mempunyai bahan mentah yang mencukupi, tetapi negara kami mempunyai bahan mentah yang agak tinggi kuantitinya berbanding dengan negara barat. Jadi dari situlah kami boleh nampak betapa tingginya tahap kreativiti mereka untuk mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan selesa dan juga aman. Terima kasih.